Ya, alhamdulillah semua kita dapat di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya harap saudara Nazri sehat-sehat saja, dan begitu juga adik kita di Fat ya. Fat. Itu artis Sabah kita yang semakin viral pada ketika ini. Mudah-mudahan Allah terus bagi rezeki yang melimpah ruah dan dapat memberikan suatu sumbangan yang baik dan contoh yang baik kepada anak-anak muda kita khususnya di negeri Sabah. Jadi alhamdulillah untuk kali ini, untuk makluman Fat, ini adalah satu program yang kita jalankan, yaitu dipanggil program Tadabbur Al-Quran, ataupun lebih karena dia mengenali ataupun memahami beberapa surah untuk kita melihat apa kelebihan-kelebihan surah dan apa kepentingan surah ini dan kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan surah lazim. Jadi kita akan pilih surah-surah lazim, dan insyaallah hari ini kita akan mendengar suara Fat ya. Hari ini kalau sudi untuk menyumbangkan suara kita, bukan kita mau dengar betapa hebatnya kelebihan yang Allah bagi, tapi sebenarnya kita mau mengambil sedikit kesempatan lah, ada rezeki pahala untuk kita membaca Al-Quran ataupun surah di bulan Ramadan ini. InsyaAllah ya Fat, boleh bersama dengan kita. Terima kasih membagi ruang masa bersama kita. Jadi saya difahamkan hari ini kita akan membacakan surah Ad-Duha. Ya, Ad-Duha. InsyaAllah Ad-Duha ini akan dibacakan oleh Fat. Kita santai-santai siapa nak. InsyaAllah mudah-mudahan kita boleh laksanakan dengan baiklah insyaAllah. Jadi Naz, kita boleh teruskan? Boleh Ustaz, teruskan Ustaz. InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Jadi saya minta Fat lah untuk sama-sama kita dengar bacaan daripada Fat. InsyaAllah. Teruskan. InsyaAllah. Tak maaf Ustaz kalau tajwid tunggang langgang. Tak apa. Apa insyaAllah nanti kita pelan-pelan betulkan insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. Masya Allah, sedapnya bacaan suara. Aduh. Baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insyaallah kita akan dengarkan dulu dia punya terjemahan daripada kita terjemahan Al-Qur'an ya, daripada tafsir Al-Qur'an. Kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Wadduha, demi waktu duha, yakni ketika matahari naik tinggi segalanya. Ayat yang kedua, wallaili idza saja, dan demi malam apabila telah sunyi. Ayat yang ketiga, ma wadda'anka rabbuka wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, yakni Muhammad, dan tidak pula membencimu. Apa maksud membencimu? Keterangan di sini ialah ketika terhentinya wahyu untuk sementara waktu, orang musyrik berkata Tuhannya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah meninggalkannya dan benci kepadanya.
Maka turunlah ayat ini untuk membantah perkataan orang musyrik itu. Okey. Seterusnya ayat yang keempat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang kemudian itu telah baik bagimu daripada permulaan. Okey. Ayat yang kelima. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Maksudnya, dan sesungguhnya kelak Tuhanmu pasti memberikan kurniaannya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat yang keenam. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatmu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungi. Yang ketujuh. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, lalu dia memberikan petunjuk. Apa maksud seorang yang bingung? Dalam tafsir ini menyatakan bahawa bingung di sini ialah kebingungan untuk mendapatkan kebenaran yang tidak boleh dicapai oleh akal. Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya ayat yang ke-8, wa wajadaka ilan fa'aghna. Dan dia mendapatmu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan. Ayat yang ke-9, wa ammal yatima fala taqhar. Maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenangnya. Ayat yang ke-10, wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mengherdiknya. Dan ayat yang ke-11, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Jadi sadaqallahul azim. Benarlah kata Tuhan. Jadi insya-Allah kita akan bincang sedikit tentang surah ini, yang mana surah Ad-Duha ini di antara surah Makkiyah yang mana diturunkan di Makkah. Ya. Maka surah ini adalah surah yang ke-93 mengikut tertib susunan masyaf lah, tetapi ialah surah yang terawal yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Okey. Dalam surah ini dia menceritakan tentang keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerita tentang waktu duha, iaitu waktu fajar ketika matahari mula naik. Diceritakan kelebihan waktu itu. Okey. Terdapat isi-isi penting yang kalau kita mau ulas tafsir ini, kita bukan melihat pada tafsirnya, tapi kita cuba tadabbur, kita menceritakan mana apa-apa yang penting dalam surah ini, ya. Okey, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan dalam surah ini diturunkan menunjukkan bahawa Nabi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan orang yang dia sayang, Nabi Muhammad. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, pada ketika itu banyak cemuhan, banyak daripada orang-orang musyrik, dan ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersedih, maka Allah turunkan surah ini yang menunjukkan bahawa Allah tidak pernah meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada ketika itu juga wahyu pada ketika itu agak lambat turun. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan kesedihan, kemudian Allah turunkan surah ini, surah Ad-Duha. Dalam surah Ad-Duha ini menunjukkan ialah isyarat bahawa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dakwanya akan bertambah baik dan berkembang. Allah mau ceritakan bahawa satu masa nanti dakwah kamu ni akan ada yang akan datang, yang akan lebih akan berkembang selepas ini. Kemudian dalam itu juga dalam surah ini juga ceritakan tentang larangan kita menghina anak yatim dan mengherdik orang-orang yang meminta-minta, dan perintah menyebut nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu dalam surah ini juga diceritakan ada dua.
keistimewaan. Yang pertama ialah waktu duha. Waktu duha. Yang kedua waktu duha. Yang kedua diceritakan tentang malam sunyi. Maksudnya kedua-dua waktu ini adalah kedua-dua waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelebihan, keistimewaan. Contohnya waktu duha itu kita disarankan untuk solat sunat duha. Dan waktu malam pula kita disarankan untuk membuat amalan untuk mengerjakan solat malam, solat tahajud dan sebagainya lah untuk waktu malam. Jadi solat duha ni Allah bagi satu kelebihan di mana ini dianggap satu rasa terima kasih. Ini yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bila turunnya ayat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan solat sunat duha. Tandanya dia berterima kasih. Solat sunat duha ini tandanya berterima kasih kepada seseorang hamba, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rezeki yang dia telah berikan. Sebab itu orang kata banyak fadilat-fadilat mengatakan siapa yang solat duha ni rezekinya makin bertambah. Murah. Macam kita, kalau kita orang berterima kasih kita lagi senang. Kita pun bila orang cakap kita terima kasih, kita pun lagi tambah mau bagi dia bantuan. Kita malah lagi kita rasa seronok sebab dia bersyukur. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala. Bila kita Allah SWT kita bersyukur, rasa nikmat tu berterima kasih kita pada Allah, ya Allah pun tambah lagi rezeki kita. Itu kelebihan. Okey. Jadi Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat sunat ini tanpa keuzuran lah, dan umat Islam dituntut untuk melakukannya. Okey. So secara ringkas dalam ayat ini, ayat dalam surah ini ataupun ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahawa tentang bimbingan Allah Subhanahu wa taala, bimbingannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya dan orang yang beriman dengan cara pelbagai untuk untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala supaya kita ni sentiasa mensyukuri nikmat. Okey, antaranya satu kita kena salat sunat duha dan tahajud ini disarankan. Itu tanda kita berterima kasih, sujud bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dalam surah ini dia menyarankan supaya kita ini berlemah lembut dengan anak-anak anak yatim dan orang-orang yang meminta-minta. Kadang-kadang lagi PKP ni saudara ni Nazri pun sekarang ni bagi bantuan kepada rakan-rakan saudara mara, jiran-jiran yang mungkin tersekatlah rezeki dalam PKP ini, mungkin kita boleh bantu mana-manakan insya-Allah. Dan yang terakhir dalam surah ini untuk menerangkan bahawa supaya kita sentiasa menyebut tentang nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekian, terima kasih sedikit tadabbur kita tentang mudah-mudahan beri manfaat kepada kita dan juga semua peminat-peminat FAT di luar sana khususnya ya. Mudah-mudahan mana tahu satu ikut juga viralnya kan. Allah. InsyaAllah. Okey. Jadi sebelum kita tutup ni Naz, saya bagi ni pulangkan kepada Naz lah untuk berikan ucapan dan penutup lah untuk edisi kita, episod kita yang kali kedua bersama artis Sabah kita Fat. Okey, Assalamualaikum. Terima kasih kepada saudara Fat Musafir. Okey, kerana sudi untuk join dalam program Tadabbur Al-Quran bersama dengan Ustaz Aish, iaitu pun Ustaz Disar Jamal Amali. Seperti mana yang kita tahu, Ustaz Disar Jamal Amali sebenarnya Aish Kusyai, yang mana merupakan rakan duet untuk Nazri Johani dan juga Amin Wali untuk lagu Munajat. Ya, lagu ni memang sudah lagu ni memang terkenal di Sabah, lagu ni ya. Memang dah asing je lagu tu. Ya. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Aish sendiri ataupun Disar Jamal Amali, ketua dalam sektor pendidikan, dia dikenali sebagai Disar Jamal Amali, Ustaz Disar Jamal Amali. Terima kasih banyak-banyak untuk program yang begini baik. Dan saya harap kita akan teruskan pada masa akan datang untuk selebriti yang seterusnya daripada Hati Sabah. InsyaAllah. Ya. Itu saya Ustaz daripada saya. Okey Ustaz. Ada sedikit ucapan kepada penonton-penonton ataupun sempena Ramadan ini, apa yang mungkin disampaikan peminat-peminat di luar sana, pastinya menantikan khabar baru daripada Fat lah. Okey, silakan sedikit ucapan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada
Abang Nazri dan Ustaz Aish untuk perkongsian kita hari ini. Sangat simple dan padat. Banyak bagi ilmu yang barulah. Lepas tu sambil-sambil dapat isi kita punya waktu Ramadan ni kan. Lepas tu pesanan untuk semua orang, semoga kita terus tabah untuk menghadapi bulan Ramadan ni walaupun kita tengah PKP kan. InsyaAllah kita boleh lawan semua ni. InsyaAllah itu sajalah. Assalamualaikum.